Bismillahirrahmanirrahim. Kami pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, ambilan Jun 2021 yang terdiri daripada Nur Atikah binti Muhammad Syukri, Nur Salmi binti Azam Mustahal dan Nik Fadilah binti Nik Muhammad akan membentangkan tajuk isu-isu yang wujud dalam kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dalam konteks bahasa dan bangsa bagi subjek Sosiologi Pendidikan EDUP 2102. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa dan bangsa? Bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia serta alat perhubungan dan komunikasi. Manakala bangsa pula ialah sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan, adab resam dan pengalaman sejarah, jenis manusia daripada satu asal keturunan dan kumpulan manusia dalam satu ikatan tata negara. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara, populasi penduduk di Malaysia adalah seramai 32.75 juta pada tahun 2021 yang terdiri dari pelbagai bangsa dan kaum. Kepelbagaian bangsa dan kaum ini pula melahirkan pelbagai jenis bahasa dan dialek yang berbeza. Inilah keunikan di Malaysia. Namun, di sebalik keunikan dan kepelbagaian sosial budaya ini, terdapat juga beberapa isu yang berlaku di pelbagai peringkat, khususnya isu di peringkat sekolah. Nama saya Nur Atikah binti Muhammad Syukri. Saya akan sambung kepada isu-isu bahasa di sekolah. Terdapat beberapa isu-isu bahasa di sekolah. Isu yang pertama ialah pertembungan pelbagai bahasa dan dialek di sekolah. Pelbagai suku kaum dan bangsa di bawah satu bumbung dan peralihan murid dari sekolah vernakular ke sekolah kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, suku kaum dan bangsa mempunyai bahasa perantaraan masing-masing di rumah dan bahasa itu terbawa-bawa ke sekolah. Sekolah vernakular pula ialah sekolah yang menggunakan bahasa pengantaraan ibunda masing-masing. Seperti sekolah Melayu untuk orang Melayu, sekolah Cina untuk orang Cina dan sekolah India untuk orang India. Apabila mereka beralih ke sekolah kebangsaan menggunakan sepenuhnya bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dan ini menimbulkan isu pertembungan pelbagai bahasa dan dialek di sekolah. Isu yang kedua ialah penguasaan bahasa Melayu yang lemah menyebabkan murid tidak memahami pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan di dalam bilik darjah. Guru akan menggunakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Melayu. Jika murid kurang menguasai bahasa Melayu itu sendiri, ia akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran mereka kurang berkesan dan bermakna. Isu yang ketiga, murid lemah tahap komunikasi dan takut untuk melontarkan idea dan pendapat kerana bimbang bahasa mereka tidak difahami oleh rakan dan guru. Ini menyebabkan seseorang murid itu berasa rendah diri untuk mengeluarkan idea dan pendapat masing-masing kerana takut ditertawakan dan disindir rakan mereka. Isu yang keempat ialah murid keliru dan tidak faham dengan arahan yang diberikan oleh guru. Ini akan menjejaskan aktiviti-aktiviti yang guru berikan kepada murid. Isu yang kelima, berlaku pergaduhan dan pertengkaran dalam komunikasi disebabkan salah faham bahasa. Seperti mana yang kita tahu, suku kaum dan bangsa menggunakan bahasa perantaraan mereka masing-masing dan mungkin sesuatu maksud perkataan mereka itu menjadi satu perkataan yang sensitif bagi suku kaum yang lain dan itu menjadi tercetusnya pergaduhan dan pertengkaran.
Isu-isu melibatkan bangsa di sekolah. Isu yang pertama, pelajar gemar berpuak-puak. Murid lebih gemar melakukan aktiviti seperti pembentangan, perbincangan dan pembentukan kumpulan mengikut bangsa dan kaum mereka sendiri. Mereka merasakan mudah untuk berkomunikasi dengan sesama bangsa sendiri sahaja. Ini membuatkan tahap hubungan antara kaum itu tidak mesra dan tidak rapat. Murid lebih memilih kaum sendiri dalam melakukan semua aktiviti-aktiviti tersebut berbanding melibatkan diri dengan kaum lain. Ini mewujudkan jurang antara sesuatu kaum itu lebih ketara. Isu yang kedua, semangat perpaduan kaum dan bangsa berkurang. Mereka tidak merasakan kepentingan perpaduan sekaligus menyentuh sensitiviti bangsa lain. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting keharmonian. Jika sesuatu bangsa itu hilang hormat dan toleransi, ini menyebabkan semangat perpaduan kaum dan bangsa itu berkurang. Saya Nur Salmi binti Azam Mustahal. Antara punca berlakunya isu bahasa dan bangsa di sekolah. Pertama, murid merasakan bahawa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu tidak penting untuk dipelajari, sedangkan ini merupakan bahasa penghantar utama di dalam kelas. Mereka lebih mementingkan bahasa lain seperti bahasa Inggeris, Jepun, Korea dan lain-lain. Bagi sesetengah pelajar berbangsa Melayu, mereka merasakan bahasa Melayu ialah bahasa yang mudah serta bahasa harian dan tidak perlu dipelajari. Hal ini menyebabkan kualiti dan kemahiran penggunaan bahasa Melayu yang baik semakin merosot. Bagi murid berbangsa lain pula, mereka merasakan kesukaran untuk berkomunikasi bahasa standard bilik darjah kerana kurang latihan penggunaannya. Mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa bangsa dan ibunda mereka sendiri. Punca seterusnya ialah merasakan bahawa guru salah kerana tidak memahami bahasa mereka. Sebahagian pelajar yang tidak dilatih dan dibiasakan dengan penggunaan bahasa rasmi penghantar dalam kelas merasakan bahawa guru tidak memahami mereka dan guru menggunakan bahasa yang salah. Hal ini banyak berlaku di peringkat sekolah rendah terutamanya kerana murid baru berkenalan dengan dunia luar dan percampuran pelbagai bangsa dan kaum di bawah satu bumbung. Situasi ini kadang-kala menyebabkan berlaku penolakan dalam jiwa murid untuk mempelajari sesuatu semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Punca ketiga ialah jarang menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian, terutama semasa di rumah dan ketika berkomunikasi bersama rakan-rakan. Pelajar lebih gemar berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri bersama rakan-rakan yang memahami. Seterusnya, murid tidak minat untuk mempelajari dan memahami bahasa lain. Mereka sukar untuk menguasainya. Mereka sudah terbiasa dengan suasana komunikasi dan pertuturan yang digunakan di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, penggunaan bahasa lain dirasakan sukar dan pelik. Kurangnya sokongan dari keluarga untuk berkomunikasi bahasa kebangsaan juga menjadi penyumbang kepada perkara ini. Seterusnya, isu bangsa pula berpunca dari tidak memahami keperluan menjaga perpaduan antara kaum dan bangsa. Pelajar kurang menghayati erti perpaduan dan tidak tahu kesan buruk disebabkan perpecahan dan perkauman yang berlaku bagi sesebuah negara. Mereka juga kurang pendedahan tentang sensitiviti bangsa dan kaum lain. Akhir sekali, sebahagian pelajar terbawa oleh faktor pemikiran dan doktrin dari luar yang sentiasa memainkan sentimen perkauman dan bangsa, terutamanya dari keluarga, rakan-rakan dan media sosial. Tidak dinafikan perkara ini banyak berlaku mutakhir kini, di mana isu perkauman dan bangsa banyak dimainkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Ini secara tidak langsung mewujudkan perasaan saling membenci di dalam diri pelajar terhadap kaum dan bangsa lain selain dari mereka sehingga terbawa ke sekolah.
Saya Nik Fadilah binti Nik Muhammad akan membentangkan tajuk yang terakhir, iaitu penyelesaian kepada isu bahasa dan bangsa. Antara penyelesaian kepada isu yang berlaku ialah: pertama, guru perlu menerangkan kepentingan mempelajari bahasa perantaraan di dalam kelas, terutamanya bahasa Melayu. Murid perlu diterangkan dengan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Selain itu, murid-murid perlu diberi rangsangan untuk berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa perantaraan bilik darjah. Guru-guru perlu merancang aktiviti yang sesuai untuk menggalakkan murid berkomunikasi dengan bahasa kebangsaan yang baik, seperti penganjuran kuis dan persembahan. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting untuk membantu murid dalam penggunaan komunikasi bahasa kebangsaan yang betul di rumah. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka mencintai bahasa kebangsaan dan menekankan kepentingannya. Tambahan pula, guru juga perlu memainkan peranan dalam menyatukan murid dari pelbagai latar belakang dan bangsa. Contohnya, mencampurkan pelajar dari pelbagai kaum dan bangsa dalam aktiviti berkumpulan, seperti aktiviti sukan dan pembentangan. Akhir sekali, guru-guru juga perlulah berusaha membina semangat perpaduan di antara murid dengan memberitahu keperluan meraihkan perbezaan bahasa, bangsa dan budaya, serta keburukan jika perpaduan tidak dijaga dengan baik. Aktiviti seperti ice breaking dan penyelesaian masalah secara berkumpulan boleh dilakukan bagi mendedahkan murid dengan suasana baru dan membiasakan diri mereka bergaul mesra dengan pelbagai bangsa dan kaum. Kesimpulannya, guru-guru perlulah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan kesedaran tentang kepentingan menguasai bahasa perantaraan bilik darjah, terutamanya bahasa Melayu, serta menjadikannya sebagai sebuah alat perpaduan antara pelbagai bangsa dan kaum. Ibu bapa pula seharusnya menyokong usaha-usaha ke arah penguasaan bahasa yang baik dan menanamkan semangat perpaduan dalam diri anak-anak mereka. Semua pihak wajib memainkan peranan di peringkat masing-masing dalam mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sosiologi pendidikan perlu dipelajari. Carilah ilmu, teguhkan diri. Sekian sudah pembentangan kami. Salah dan silap harap dimaafi. Sekian, terima kasih.